Silakan Yang Berhormat Kota Melaka. Terima kasih Tuan Ketua kerana memberikan peluang kepada saya untuk mengambil bahagian untuk membahaskan ruang undang-undang pembekalan 2025, di mana saya melihat pembentangan belanjawan oleh Yang Amat Berhormat ini adalah agak menyeluruh dan juga memperkasakan rakyat, di mana saya lihat belanjawan ini yang mencatat jumlah yang tertinggi dalam sejarah kita, iaitu sebanyak ringgit Malaysia 421 bilion ini menekankan kepada pembangunan ekonomi negara, pendidikan dan juga kebajikan rakyat. Tuan, betul. Kalau kita baca teks ucapan Yang Amat Berhormat, perkataan tata kelola telah disebut sebanyak 11 kali dalam ucapan belanjawan 2025 ini. Dan ini adalah amat penting, tata kelola ini. Jadi saya sebagai ahli jawatankuasa pilihan khas, hak asasi manusia pilihan raya dan juga reformasi institusi, saya melihat tata kelola yang baik adalah merupakan asas kepada hasil terbaik bagi rakyat. Jadi maka institusi seperti parlimen ini mesti berfungsi dengan lebih cekap. Dan kita lihat belanjawan 2025 ini akan meningkatkan peruntukan parlimen sebanyak ringgit Malaysia 14 juta kepada jumlah keseluruhannya ringgit Malaysia 180 juta. Ini adalah satu jumlah yang besar dan dengan itu kita mesti menggalas amanah ini dengan penuh tanggungjawab. Jadi saya difahamkan rang undang-undang perkhidmatan parlimen akan dibentangkan tak lama lagi. Dan saya harap ia akan membawa perubahan signifikan bagaimana parlimen akan beroperasi. Bukan saja apabila rang undang-undang perkhidmatan parlimen ini dibentang di sini adalah kita lihat dari segi bagaimana peruntukan kewangan, bukan saja kita lihat dari segi perjawatan, tetapi yang lebih penting ialah apakah peranan dan juga fungsi dan juga kuasa yang akan diberikan kepada parlimen. Itu adalah penting supaya parlimen boleh berfungsi dengan lebih berkesan. Maka di sini saya ada dua cadangan untuk reformasi parlimen ini. Antaranya kita harus memperbaiki cara kita mengendalikan atau kita membahaskan sewaktu peringkat jawatankuasa. Contohnya apabila dalam peringkat jawatankuasa kita nak bahas tentang rang undang-undang pembekalan 2025 ini, selepas bacaan yang kedua ini, saya lihat masa kini adalah kita buatnya di peringkat jawatankuasa di main chambers ini. Sedangkan saya ada perhatikan di lain negara, parlimen mereka di mana apabila datangnya peringkat jawatankuasa, mereka akan lebih khusus, ada lebih banyak chambers yang lain untuk bahaskan setiap kementerian. Dan mereka bahaskan dengan cara ayat demi ayat. Ahli parlimen yang minat, mereka akan duduk ayat demi ayat untuk bincang. Bukannya macam sekarang, setiap kementerian, barangkali ahli parlimen hanya diberikan 5 minit, kadang-kadang hanya tinggal 3 minit saja. Dan apabila waktu untuk menteri jawab, mungkin dia akan jawab dalam masa 20 minit, mungkin 15 minit, tetapi yang tak dijawab tu, kalau nasib baik kita dapat jawapan bertulis. Kalau tidak, langsung tak ada jawapan. Jadi itu bukannya satu amalan yang berkesan bagi saya, dan saya harap kita boleh mula di penggal ini kita bincang, dan supaya di peringkat jawatankuasa kita buat dengan cara yang lebih menyeluruh supaya boleh melibatkan lebih ramai ahli parlimen untuk bahas. Begitu juga saya nak cadangkan agar tempoh persidangan parlimen harus dilanjutkan kepada sekurang-kurangnya 100 hari setiap tahun. Bagi saya ini adalah penting untuk memastikan lebih banyak undang-undang yang kritikal dapat dibahas dan diluluskan dengan segera. Selain daripada itu, untuk mengatasi jurang masa yang terlalu lama antara satu sesi, kita boleh mempertimbangkan supaya persidangan tambahan selama 1 minggu ataupun 2 minggu dalam tempoh rehat antara sesi, supaya isu-isu yang mendesak boleh dijawab oleh menteri yang berkaitan tanpa kelewatan. Melalui menteri boleh mengeluarkan statement menteri di persidangan parlimen ini. Sebab apabila ada persidangan parlimen, apa yang diucapkan ataupun kenyataan menteri itu
akan mendapat tarikan daripada seluruh rakyat Malaysia. Maka apa-apa isu yang kritikal, yang selalu dimainkan oleh pembangkang yang mengerirukan rakyat, maka inilah tempatnya persidangan parlimen mempunyai ruang yang lebih untuk menteri menjawab. Jadi saya harap kalau boleh kita buat pembaruan melalui ruang undang-undang perkhidmatan parlimen ini supaya setiap bulan sekurang-kurangnya ada 1 minggu kita bersidang di parlimen. Jadi tempoh persidangan yang singkat sering menyebabkan kelewatan dalam meluluskan undang-undang penting seperti rang undang-undang kebebasan maklumat, freedom of information. Sepatutnya kita bentang tahun lepas tetapi tidak dibentang kerana kesuntukan masa. Contohnya rang undang-undang keselamatan dalam talian dan juga pindahan akta. Ada tumpat, Yang Hormat. Benar kan? Terima kasih Tuan. Terima kasih Kota Melaka. Saya setuju dengan DAP tapi hari ini saya menyokong penuh cadangan daripada Kota Melaka untuk kita menyambung panjang sikit supaya memberi ruang kepada kita dan juga menteri menjawab. Kerana ini merupakan soal-soal dasar. Terima kasih atas cadangan. Terima kasih atas sokongan YB. Jadi akta-akta yang penting ini, undang-undang yang penting ini amat perlu disegerakan, terutamanya apabila contohnya modul operandi baru dalam penipuan atas talian yang semakin meningkat. Sedangkan undang-undang yang sedia ada tidak dapat mengawal mereka. Tidak dapat mendakwa mereka. Pihak berkuasa tidak dapat mengambil tindakan kerana undang-undang yang sedia ada ini sudah lama. Barangkali sudah diluluskan 20 tahun, 30 tahun yang lepas. Sedangkan hari ini mereka menggunakan cara yang lebih sophisticated. Jadi kita perlu luluskan undang dengan cepat. Jadi saya harap kalau kita boleh adakan persidangan setiap bulan dengan pendekatan ini sudah pasti dia akan dapat mengatasi banyak isu-isu yang ditimbul. Seterusnya saya akan bincang tentang tumpukan pembahasan saya kepada pembangunan kemudahan asas. Yang di mana ia adalah penting untuk rakyat. Tuan, betul. Di sini saya ingin merakamkan penghargaan kepada kerajaan Madani kerana telah membuat keputusan untuk tidak melaksanakan projek mega. Sebaliknya, memberi fokus kepada projek-projek yang memberi kesan langsung kepada kehidupan seharian rakyat. Ini kita harus puji. Yang amat berhormat atas keputusan tersebut. Saya bagi contoh di Melaka. Dalam ucapan beliau telah mengatakan ada 2 projek yang melibatkan, yang akan memberi manfaat kepada rakyat, iaitu yang pertama ialah pembinaan pasar besar Melaka Sentra. Yang kedua, yang terutamanya ialah pembinaan pusingan U bertingkat di persimpangan Pulau Gadung sehingga Taman Cheng Perdana, di mana isu ini pernah saya bangkit di pelbagai peringkat. Akhirnya kita rasa bangga, kita rasa tahniah kepada kerajaan Madani kerana telah meluluskan permintaan ini. Ini adalah satu berita yang baik yang dinanti-nantikan oleh rakyat kerana dengan adanya pembinaan pusingan U bertingkat tersebut sudah pasti dia dapat menjimatkan masa pengguna jalan raya dan juga menjimatkan wang mereka. Namun demikian, saya nak tekankan di sini juga, saya ada lagi satu permintaan, iaitu supaya kita lihat kepada kemungkinan membina satu hospital besar di negeri Melaka. Dan dalam isu ini saya harap supaya ada satu kerjasama yang erat antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri supaya kita boleh capai matlamat kita, iaitu membina satu hospital besar. Sebab hospital besar Melaka ini sudah lama, sebelum merdeka sudah dibina. Jadi tidak lagi mampu menampung permintaan harian. Jadi dengan kepadatan yang kita hadapi, saya harap hospital besar dapat dibina dalam masa yang akan datang. Selain daripada itu, kita juga perlu menitik beratkan tentang kebajikan doktor yang ada di negara kita. Walaupun allowance tugas atas panggilan telah dinaikkan untuk pegawai perubatan dan juga pegawai pergigian, tetapi saya berpendapat ia masih belum mencukupi memandangkan kita sering mendengar kisah sedih tentang doktor yang terlebih kerja dan dibuli. Di sini saya ingin merekodkan ucapan taziah. Ucapan taziah kepada keluarga Dr. Chong Hui Ping dan juga Dr. Teh Tiam Ya
yang telah meninggal dunia kebelakangan ini. Saya harap Kementerian Kesihatan dapat jaga kebajikan pegawai-pegawai kesihatan dengan lebih baik dan kita harap supaya insiden sedih ini tidak akan lagi berlaku. Ya, seterusnya saya, Tuan Yang di-Pertua, saya nak bincang tentang bab ekonomi pula. Bagi saya dan juga rakyat di Kota Melaka, kami yakin dengan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan memimpin negara kita. Saya berbesar hati melihat usaha kerajaan dalam mengurangkan defisit hutang negara yang kini menunjukkan kejayaan daripada 5.5% pada tahun 2022 telah menurun kepada 5% pada tahun 2023 dan seterusnya kepada unjuran 3.8% saja tahun depan. Ini adalah satu petanda yang baik, satu usaha yang gigih yang telah diusahakan oleh kerajaan yang menunjukkan kejayaan. Di samping itu, hasil negara juga dijangka meningkat kepada ringgit Malaysia 340 bilion pada tahun 2025 yang membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai langkah seperti menaikkan gaji minimum daripada 1,500 kepada 1,700 mulai 1 Februari 2025 dan juga banyak wang kebajikan yang diberikan kepada mereka yang perlu juga akan ditingkatkan. Contohnya, ya, wang kebajikan maksimum kepada warga emas kini ialah 500 satu bulan maksimum, ya, maksimum boleh pergi ke 500. Tapi mulai tahun depan akan dinaikkan lagi RM100 menjadi RM600 sebulan untuk warga emas yang dapat maksimum RM600. Jadi ini telah menunjukkan bahawa kerajaan hari ini memang mengambil berat tentang kebajikan rakyat di luar sana. Jadi salah satu faktor yang memacu pertumbuhan ini adalah 5 koridor ekonomi yang mendorong pelaburan ke negara kita. Ya, di Malaysia hari ini kita lihat dia ada koridor, ya, di bawah pengawasan MIDA. Kita ada 5 kawasan utama iaitu koridor utara, koridor pantai timur, Iskandar Malaysia, koridor pembangunan Sabah dan juga koridor tenaga diperbaharui Sarawak. Sudah pasti koridor-koridor ini adalah pintu masuk kepada sektor-sektor yang pesat berkembang seperti pembuatan tenaga boleh diperbaharui dan juga logistik. Pelabur akan lebih menumpu pergi ke melabur di kawasan yang menjadi koridor ini. Maka saya datang daripada Melaka, ya. Saya ada rasa kecewa sedikit kerana antara 5 koridor ini tidak ada termasuk negeri Melaka. Jadi bagi saya koridor itu amatlah penting. Kenapa saya kata begitu? Kerana kawasan-kawasan dikenal pasti akan diberi tumpuan khusus dalam pembangunan potensi mereka yang akan membawa kepada pembangunan yang lebih besar. Memandangkan kedudukan Melaka, ya, berhampiran dengan Johor. Barangkali di sini, ya, saya ingin mencadangkan supaya mungkin ini adalah satu peluang yang baik, ya, untuk dipertimbangkan oleh MIDA untuk memasukkan Melaka digabungkan dengan pertumbuhan pesat Iskandar Malaysia. Juga memandangkan Selat Melaka, ya, Tuan Yang Ketua, sejak zaman kegemilangan Melaka Selat Melaka merupakan lautan maritime yang pesat dengan ekonomi perdagangan. Walaupun kita menggalakkan perdagangan dijalankan, tetapi kita juga, ya, memerlukan pelaburan yang sewajarnya dalam industri maritime, ya, khususnya subsektor pembuatan kapal dan juga baik pulih kapal. Jadi saya harap agar sektor ini diberi perhatian daripada kerajaan dalam belanjawan 2025, terutamanya apabila ia merupakan sebahagian daripada pelan induk Perindustrian baru 2030. Salah satu langkah yang boleh diambil oleh kerajaan, ya, saya cadangkan adalah agar mempertimbangkan untuk melanjutkan skim pembangunan maritime dan logistik oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad yang bakal akhir pada tahun 2025. Dan juga, ya, untuk maklumat Tuan Yang Betul, sungguh pun Melaka tidak ada termasuk dalam koridor, tetapi dengan usaha sendiri daripada Kerajaan Negeri Melaka, kita telah bentuk satu taman teknologi Jerman di Melaka. Maka di sini saya ingin menyuruh supaya pihak kerajaan persekutuan barangkali boleh bekerjasama dengan kerajaan negeri supaya kita wujudkan satu hub industri teknologi hijau di negeri Melaka. Melaka adalah satu negeri yang kecil, barangkali kita
tumpukan kepada industri teknologi hijau yang akan menguntungkan kita. Dan seterusnya, tuan betul, saya minta sedikit masa, ya. Tuan betul, saya selaku pengerusi sekretariat bahagian pembangunan Kampung Baru Cina, ya. Di sini saya ingin merangkamkan, ya, jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Bun dan juga di bawah pimpinan Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan, di mana pada tahun ini sahaja peruntukan sebanyak 120 juta telah diberikan kepada projek pembangunan di Kampung Baru. Begitu juga kalau kita lihat tahun lepas sebanyak 109 juta juga telah diperuntukkan untuk projek pembangunan di Kampung Baru. Jadi ini menunjukkan satu petanda di mana kerajaan Madani pada hari ini mereka menumpukan terhadap pembangunan Kampung Baru. Ya, kita ingin ucapkan terima kasih. Akan tetapi saya berasa agak kecewa apabila ada seorang pemimpin, ya, MCA, pemuda MCA di dalam convention pemuda MCA. Pemuda MCA itu kawan baik yang dipetul lah. Jadi dalam convention tersebut dia mempersoalkan kenapa peruntukan beri kepada Kampung Baru hanya sekadar 84 juta saja. Seolah kenyataan beliau seolah-olah memberikan satu gambaran kononnya kerajaan hari ini tidak mengambil berat tentang pembangunan Kampung Baru. Sedangkan kenyataan, ya, fakta sebenar ialah kita telah memberikan peruntukan lebih daripada 100 juta ringgit tahun lepas dan juga tahun ini. Kalau kita banding dengan 8 tahun yang lepas, 2017, waktu itu peruntukan yang diberikan kepada pembangunan Kampung Baru hanya sekadar 600 juta saja. Berbanding dengan tahun ini 120 juta. Dulu hanya 60 juta. 2017 hanya 60 juta. Tapi hari ini 120 juta. Artinya penambahan sebanyak 2 kali ganda. Ini menunjukkan keprihatian, ya, kita kepada pembangunan Kampung Baru. Beliau sebagai, ya, parti yang mengatakan memperjuangkan orang Cina sepatutnya mengalu-alukan keputusan tersebut. Akan tetapi dia ingin menjadi hero di masyarakat Tionghoa. Dia ingin, ya, mengkritik sesuatu yang tidak ada asas. Saya nak beri amaran kepada beliau, jangan menggadaikan masa depan pembangunan Kampung Baru demi kepentingan diri sendiri dia. Ya, jadi di sini saya harap supaya semua tahu bagaimana hari ini Kerajaan Perpaduan melaksanakan dasar. Bukan saja kita tumpukan kepada pembangunan Kampung Baru saja. Kalau kita lihat kepada bajet, kita juga kerajaan melalui bajet juga menumpukan kepada pembangunan di Kampung Melayu. Banyak juga peruntukan telah diberikan kepada Kampung Melayu, Kampung India, Kampung Cina. Itu adalah hari ini Kerajaan Perpaduan. Kita memberikan layanan yang sama kepada semua kampung. Jadi saya berasa kecewa kepada pemimpin tersebut, pemuda MCA yang mengeluarkan kenyataan yang mengerirukan ini. Sebab dia akan memberi ruang kepada pembangkang, barangkali mereka akan bangkit isu. Kenapa berikan 120 juta kepada pembangunan di Kampung Baru? Sebab itu saya perlu sebut di sini upfront, ya, dengan izin, bahawa kerajaan juga memberikan peruntukan yang secukupnya kepada pembangunan di Kampung Melayu juga. Akhir sekali, tuan, ya, betul. Tadi Ketua Pembangkang banyak kritik kerajaan hari ini. Dia kata itu kerja seorang pembangkang, dia kritik. Jadi saya nak buat satu perbandingan. Tuan, ya, betul. Perbandingan antara apabila Pago menjadi Perdana Menteri pada tahun 2021 berbanding dengan hari ini Tan Bun menjadi Perdana Menteri. Belanjawan defisit pada tahun 2021 apabila Tan Bun menjadi Perdana Menteri ia 5.4%. Sedangkan seperti yang saya sebut, tahun depan 2025 kita ramalkan defisit hanya sekadar 3.8%. Ada kemajuan.
Begitu juga STL, sumbangan tunai ramah yang kita berikan. Waktu Pago menjadi Perdana Menteri, mereka kata dia seorang Perdana Menteri yang bagus waktu itu 2021. Maksimum yang diberikan hanya sekadar 1,800 saja. Sedangkan tahun depan kita naikkan sumbangan tunai ramah maksimum kepada RM4,600. Penambahan daripada RM180, RM1,800 kepada RM4,600. Ini ada satu fakta yang kita harap supaya rakyat jelata dapat membuat pembandingan melalui fakta ini. Begitu juga nasib pesawat dan juga nelayan. Kita pertahankan, kita terus membela nasib mereka. Waktu Pago menjadi Perdana Menteri, hanya sekadar 1.7 bilion dibelikan untuk pesawat dan juga nelayan. Tetapi hari ini, tahun depan, kita akan berikan ringgit Malaysia 2.7 bilion kepada pesawat dan juga nelayan. Begitu juga peruntukan bantuan awal persekolahan yang diberikan kepada murid apabila persekolahan mula. Waktu Pago menjadi Perdana Menteri, hanya sekadar 328 juta saja. Tetapi tahun depan kita naikkan kepada 800 juta ringgit. Satu peningkatan yang begitu ketara, menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan hari ini memang menjaga kebajikan rakyat. Pendidikan terus diperkasakan. Waktu Pago jadi Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan hanya dapat 50.4 bilion saja. Tetapi tahun depan Kementerian Pendidikan akan dapat 64.1 bilion. Peningkatan yang begitu ketara sekali. Juga begitu peruntukan untuk kesihatan. Pago hanya bagi 31.9 bilion. Tetapi hari ini Tambun sebagai Perdana Menteri memberikan peruntukan sebanyak 45.3 bilion pada tahun depan. Juga kita bagi kepada pembangunan Islam. Waktu Tambun, hari ini Tambun akan bagi 2 bilion untuk pembangunan Islam. Sedangkan waktu Pago hanya sekadar 1.4 bilion. Pembinaan sekolah baru, waktu Pago hanya sekadar 11 sekolah baru. Tetapi Tambun komited tahun depan akan bina 44 sekolah baru. Jadi semua ini telah menunjukkan kepada kita bahawa hari ini kerajaan perpaduan, kerajaan madani ini memang kita akan uruskan kewangan negara kita secara berhemah, dapat penjimatan, supaya penjimatan tersebut kita bagikan semula kepada rakyat demi kebajikan rakyat. Dengan itu, sekian, terima kasih. Tuan Yang Betul. Terima kasih, Yang Berhormat